Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita nak sambung sentuhan akhir kita yang tak sempat kita tamatkan sepenuhnya dalam kelas sentuhan akhir kemarin. Okey, baik, sebelum kita mulakan pastikan phone anak-anak pelajar sekalian dalam mood landscape supaya paparan yang tertera itu lebih selesa. Mudah-mudahan dapat ikuti sesi kita dengan baik. Kalau dah ready, kita terus kepada tajuk hadis. Tajuk hadis yang merupakan tajuk wajib masuk, tak rugi. 4 hadis, 2 hadis tingkatan 4, dan 2 lagi hadis tingkatan 5. Kesemuanya boleh kita katakan wajib masuk. Jadi kita manfaatkan masa yang ada ni untuk betul-betul menghadam isi-isi penting. InsyaAllah akan membantu anak-anak pelajar menjawab dalam kertas pendidikan Islam nanti. Baik, kita teruskan dengan hadis pertama daripada tingkatan 4. Tajuknya ialah makanan yang baik. Dalam soalan akan datang, anak-anak akan dapat teks hadis yang kosong. Diberi satu potongan hadis begini, kosong tanpa terjemahan, akan disertai dengan soalan-soalan. Jadi untuk tajuk makanan yang baik, walaupun mungkin anak-anak tak biasalah dengan bahasa Arab, nak faham keseluruhan teks mungkin ada masalah, tak apa. Yang perlu anak-anak perlu cam perkataan-perkataan penting, faham sikit daripada hadis. Antaranya ialah, kalau hadis pertama, kena tahu kulu minat thayyibat. Kulu minat thayyibat, makanlah apa sahaja yang baik, wa'malu salihah, dan juga beramallah dengan amal salih. Kemudian kulu minat thayyibat, supaya macam tadi juga, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan pada kamu. Kemudian kena ingat dekat perkataan ya Rab, ya Rab. Ya Rab ni maknanya kita macam doakan. Dan ini satu isi penting yang kena ingat. 2, 3, 4. Ingat susunan dia, tak apa. Pertama, ya Rabbu ya Rabb. Kita minta doa dengan Allah kan. Ya Rabbu ya Rabb, wa mat'amuhu haram. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minuman. Dia minum minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, yang masuk mulut, yang menuju ke perut dia tu penuh dengan benda-benda haram. Kata Nabi, fa anna yustajabulah, macam mana doa yang ya Rab tu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anak boleh faham hadis ni secara umum begitu, insya-Allah dapat membantu. Dalam tajuk ni biasanya akan disoal tentang perintah Allah dan Rasul. Kalau dah faham, insya-Allah dapat jawab dengan baik. Seterusnya, kebaikan makan makanan yang baik ataupun keburukan memilih makanan yang haram. Ni bentuk KBKK sahaja, insya-Allah dapat jawab dengan baik. Seterusnya, ciri makanan yang baik dan haram. Ciri ni jaga baik, jangan bagi contoh. Ada itu yang senarai, ciri makanan yang baik arak. Bukan anak arak. Ciri makanan ni ciri makanan yang haram arak. Ciri makanan yang haram lagi, dia kata babi. Ciri makanan yang haram lagi, dia kata macam-macam lah yang haram tu. Tak tepat. Sebab yang dia kata, dia tanya ialah ciri, bukannya contoh. Ni semua contoh ni. Yang dikatakan ciri makanan yang baik,
kena bawa ciri-ciri dia. Ciri makanan yang haram juga, bawa ciri-ciri dia. Contoh selepas itu. Okey, tak apa, sekejap kita akan lihat. Kita pergi dulu secara umum. Soalan apa yang biasanya keluar mengenai tajuk satu hadis ini, tajuk pertama. Kemudian hubungan antara makanan dan ibadah. Dia mesti anak-anak rangkumkan, hubung kaitkan dalam satu ayat. Ada yang jawab, kadang-kadang poin pertama dia kata apa? Dia kata umat Islam wajib memilih makanan yang baik. Poin yang kedua ialah kita hendaklah sentiasa beribadah. Jawapan ni salah. Okay, sebab dia tanya hubungan. Okay, dia tanya hubungan, jadi mesti dibina hubungan. Macam mana kita nak jawab? Sekejap lagi kita lihat. Kemudian cara memilih makanan yang halal di pasaran, ataupun kadang-kadang disoal bagaimanakah cara anda mengelak makanan yang haram. Seterusnya, sekiranya terdapat hanya makanan yang haram sahaja sewaktu kita darurat, bagaimana pula syarat-syarat yang mengharuskan seseorang makan makanan tersebut. Seterusnya, apakah sebab-sebab doa seorang tak dimakbulkan oleh Allah SWT? Jangan ambil lah jawapan-jawapan yang lain yang jauh daripada hadis. Ambil daripada hadis yang tertera. Banyak jawapan dalam ini sebenarnya kalau kita faham. Okey, seterusnya ialah tentunya pengajaran hadis. Ada pelajar yang tak jawab pengajaran hadis, sebenarnya sangat rugi. Okey, baik. Kita lihat sekejap. Isi hadis yang pertama. Ini kita kena kuasai lah. Okey. Yang pertama, soalan tadi, perintah Allah ataupun Nabi dalam hadis, apa dia? Okey, apa dia perintahnya? Janganlah ambil benda-benda yang lain. Solat 5 waktu sehari semalam, betul, tapi tak ada secara khusus. Okey, dalam hadis. Jadi yang tepat ialah beramal soleh. Wa'malu soleha tadi ya. Okey, nampak ke di skrin? Okey, beramal soleh. Kemudian berbuat baik, berbuat kebaikan. Sama lah tu. Okey, kemudian kulu minat thayyibat. Okey, makan benda yang baik, pilih yang halal, pakai pakaian yang halal. Okey, soalan seterusnya ialah kesan. Kesan kita guna sahaja payung jawapan. Okey, guna payung jawapan. Tambahlah kalau nak doa tidak dimakbulkan sekiranya seorang makan makanan yang haram. Okey, seterusnya ialah ciri makanan yang baik. Ni tolong jangan tulis roti, nasi lemak. Salah semua ni. Okey, dia nak ciri bagi makanan yang berkhasiat, yang bersih, okey, yang halal, ada logo halal, diusahakan oleh orang Islam. Kemudian berzat makanan yang tidak memudaratkan anggota badan. Jadi banyak tu, boleh pilih lah. Okey, 2-3 sebagai jawapan. Okey, seterusnya ialah hubungan antara makanan dan ibadah. Ini Ustaz sebut tadi, dia mesti dirangkumkan dalam satu ayat. Contohnya, memakan makanan yang baik ialah asas penerimaan satu ibadah. Itu dalam satu ayat. Okey, nampak ada hubungan. Makan baik, ibadah diterima. Ataupun Allah tidak menerima ibadah hambanya yang makan makanan haram. Okey, nampak? Nampak dia punya hubungan, perkaitan tu. Seterusnya, memilih makanan yang halal, itu adalah ibadah. Dapat pahala pilih makanan yang halal. Seterusnya ialah antara syarat doa dimakbulkan. Ini pun ibadah juga ni, adalah bersih dari makanan yang haram. Okey. Seterusnya ialah kebaikan makan makanan yang baik. Okey, antaranya ialah memelihara kewarasan akal fikiran, menjaga kesihatan badan, terhindar dari maksiat, memelihara maruah diri, doa dimakbulkan, ataupun saji maru lah. Kan? Pasal ni kebaikan, boleh guna payung jawapan saji maru. Okey, seterusnya 2 cara menghindarkan diri daripada makanan yang haram.
Antaranya ialah memastikan sumber makanan itu sumber yang halal. Kemudian ada tanda halal ataupun logo. Okey, logo halal pada bungkusan makanan. Kemudian memilih kedai yang diusahakan oleh orang Islam. Kalau dah ada kedai makan yang tuannya Muslim, kedai makan sebelah tuannya non-Muslim, dah jelas sangat lah. Kalau sedap macam mana pun kita kena pilih lah. Okay, kedai makan yang diusahakan oleh rakan Muslim kita. Kemudian tidak makan makanan yang syubhah. Syubhah ni apa? Syubhah ni maknanya mengelak makanan yang ragu-ragu, tak tahulah halal ke haram, kan tak jelas. Seterusnya, situasi yang mengharuskan seseorang makan makanan haram. Apa syarat-syarat dia? Dia ada 3 syarat. Okey, 3 syarat kat sana. Yang pertama, tiada langsung makanan yang halal. Yang ada hanya makanan yang haram. Okey, ini boleh makan. Kemudian makan dan minum itu hanya untuk menyelamatkan nyawa. Okey, dan kalau nak menyelamatkan nyawa sahaja, bermakna makan dan minum itu bukan untuk kenyang. Okey. Seterusnya, ciri pakaian yang dimaksudkan dalam hadis. Ini kena perhati betul-betul. Okey, kalau dia kata supaya doa dimakbulkan, okey, kenalah pakaian yang menutup aurat, tidak terlalu nipis atau ketat, tidak menampakkan susuk badan atau bentuk badan, tidak memakai pakaian yang berlawanan jantina. Okey, makna tu pakaian yang haram tu, termasuk pakaian yang tidak melambangkan agama lain. Tapi kalau bunyi soalannya, 2 ciri pakaian, terangkan ataupun jelaskan 2 ciri pakaian di dalam hadis yang menyebabkan doa seseorang itu tidak dimakbulkan. Katakan soalan begitu. Jadi, pusing. Kena sebut pakaian yang tidak menutup aurat, pakaian yang nipis atau ketat, pakaian yang menampakkan susuk tubuh. Jadi berhati-hatilah dengan soalan. Jadi tolong baca soalan sampai habis. Jangan tengok ciri pakaian rembat. Okey, baca sampai habis dulu, faham apa kehendak soalan dan jawab. Okey sayang, kalau kata 4 markah di sini, tiba-tiba cara kita jawab tak betul, out. Rugi. Okey, kemudian hikmah menjauhi makan, minum yang haram terhadap diri sendiri. Okey, boleh guna yang ni ataupun boleh juga guna kita punya payung jawapan Saji-Maru. Okey, terus. Okey, senang. Seterusnya, pengajaran hadis tolonglah. Okey, yang sebelum ni ada yang tak jawab, malas nak jawab apa semua. Apa yang kita sebut tadi, semua boleh guna pakai semula, disusun balik dalam bentuk pengajaran. Cuma mulakan ayat dengan kita hendaklah. Okey, menghindari makanan yang haram ke, memilih makanan yang halal ke, supaya hidup diberkati. Okey, supaya doa kita dimakbulkan. Okey, seterusnya 2 ciri makanan yang haram. Ini ciri ciri. Bukan contoh tadi diperbuat daripada bahan yang haram. Okey. Kemudian kalau nak buat contoh lepas pada tu. Kalau diminta contoh lepas pada ni, seperti makanan yang bercampur dengan gelatin daripada bahan terlarang. Okey, yang haram seperti babi ke kan. Seterusnya makanan yang memudaratkan anggota badan. Makanan yang ada dalil pengharamannya dalam Al-Quran ataupun hadis. Makanan yang bercampur dengan benda haram. Koleh ke, nasi air ke, tiba-tiba jatuh najis. Okay. Asalnya halal, tapi bila bercampur dengan benda haram jadi haram. Kemudian makanan dari sumber yang haram, sumber curi ke, walaupun nasi lemak. Okey, walaupun ayam dalam nasi lemak tu digoreng dan ayam tu disembelih sebelumnya, tapi kalau makanan itu dicuri, dia dikira daripada sumber yang haram. Kemudian makanan yang merosakkan kewarasan akal. Okey, seterusnya 2 cara mengenal pasti makanan yang halal di pasaran. Nak tak nak macam pengalaman kita lah. Kita balik kepada pengalaman kita. Kalau susah nak jawab periksa, apa yang aku buat? Antaranya pilih kedai yang
premis dia daripada pengusaha Muslim, ataupun aku cari logo halal JAKIM, pada plastik ataupun pembungkus makanan. Jadi boleh dijadikan jawapan. Mungkin juga memastikan makanan tersebut tidak mengandungi benda haram, dan mampamerkan saja penyembelihan yang sah. Itu boleh kita dapati di pasaran. Akibat makan makanan yang haram, sekali lagi boleh guna saji maru. Hikmah diharuskan makan makanan yang haram ketika darurat, untuk menyelamatkan nyawa, dan itu adalah tuntutan Islam kepada umatnya. Kemudian melambangkan bahawa ajaran Islam kita ni ajaran yang cukup mudah, tidak memberatkan orang. Kalau dalam keadaan darurat, silakan buat apa yang perlu demi menyelamatkan nyawa. Seterusnya, 2 hikmah wanita diwajibkan menutup aurat. Hikmah, nampak? Payung jawapan semua ni. Pegang betul-betul payung jawapan tu. Jangan nanti masa periksa dah blur, tak tahu, panik, tak keluar apa yang kita katakan payung jawapan. Tu baru hadis pertama. Jadi Ustaz harap sepintah lalu tu dah membantu kita untuk faham, dan tangkap isi-isi penting berkaitan dengan hadis yang pertama, tingkatan 4. Kita masuk hadis yang kedua. Saya cari sekejap. Hadis yang kedua kita. Hadis yang kedua tajuknya ialah perpaduan teras kemajuan. Ni yang kita dah sama-sama belajar tahun lepas. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Ingat lagi tak? Jadi 4 larangan awal. Kemudian tambah la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Kemudian ada lagi la yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruh. Itu tempat-tempat yang penting, yang perlu anak-anak hafal dan ingat, walaupun mungkin tak ingat semua. La tahasadu, jangan dengki-mendengki. La tanajashu, jangan tipu-menipu. La tabaghadu, jangan saling membenci, marah-marahi, saling membenci. Wala tadabaru, jangan berpaling muka. Jadi kalau soalan tanya apa perintah dalam hadis, boleh ambil mana-mana. Allah mengharamkan perbuatan hasad, Nabi melarang perbuatan tipu menipu. Islam melarang umatnya untuk saling benci-membenci dan berpaling muka ataupun menzalimi. Ini kalau hak negatif lah kan, menzalimi ataupun membiarkan sahabat muslim kita terhina, ataupun kita mendustainya, kita menipunya, ataupun kita mengejek, menghinanya, gelar benda-benda yang tak baik. Kemudian at-taqwa. Taqwa ni semua tahu, sebut taqwa, bahasa Melayu pun taqwa. Nabi kata kat mana? At-taqwa hahuna. Nabi tunjuk alah dada. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nabi tunjuk kat dada dia 3 kali. Nabi kata cukup seorang dikira jahat. Cukup seorang dikira jahat apabila dia menghina, gelar sahabat-sahabat dia yang muslim. Setiap muslim adalah bersaudara haram. Darahnya tak boleh ditumpahkan tanpa alasan syarak. Kalau dihukum kerana kesilapan jenayah dia, itu diharuskan syarak. Tapi kalau saja-saja kerana dendam dan sebagainya, tak boleh, darahnya haram. Kemudian hartanya haram, tak boleh diceroboh. Kemudian irduh dan kemuliaannya, maruah dia perlu dipelihara, tak boleh
hina, okey, di apa ni, beri gelaran-gelaran yang buruk. Okey, baik. Apa soalan-soalan yang biasa keluar daripada tajuk ni? Okey, biasanya dia akan keluar perbuatan negatif yang dilarang dalam hadis. Dapat tak? Dapat. Okey, jangan bawa pergi benda-benda lain. Pergi tulis apa? Pergi tulis merompak, kan? Pergi tulis mengumpat. Fokus dulu, okey, kepada isi yang ada dalam hadis. Ustaz galakkan semua boleh lorek-lorek, bulat-bulat, conteng-conteng masa kita dapat kertas soalan nanti. Okey, seterusnya cara mengelakkan diri daripada sifat mazmumah. Ingat lagi tak? Kita punya payung jawapan, cara mengelak diri daripada benda-benda yang tak baik, kita boleh juga guna kalau diri kita UIA. Duk UIA, makanlah nasi lauk ayam. Okey, duk UIA, ulama mendampingi ulama, ilmu ataupun iman, meningkatkan iman. Okey, bila iman meningkat, bila ilmu meningkat, kita tak akan terjebaklah dengan benda-benda yang bersifat mazmumah. Nak hasad dengki pada orang lain pasal apa? Pasal kita tahu al-hasadu ya'kulul hasanah. Hasad dengki akan memakan habis kita punya kebaikan yang selama ini kita kumpul untuk ke syurga. Okey, kemudian ialah Al-Quran, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Okey, senang tu, sebab Islam melarang umatnya melakukan perbuatan negatif. Okey, kemudian akibat perbuatan negatif terhadap individu tu semua dah ada payung jawapan. Kemudian pengajaran kalau anak-anak dah dapat lorek macam ni insya-Allah kata-kata confirm dapat jawab dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi perhalusi. Okey, tajuk ni sepintas lalu. Okey. Ni apa yang kita kata tadi sebagai perkara-perkara negatif ataupun sifat-sifat mazmumah yang dilarang dalam hadis. Jadi anak-anak boleh ambil mana-mana sahaja daripada yang banyak. Cuma hati-hati kadang-kadang dalam periksa potongan hadis ni dipotong separuh. Dia potong di sini kadang-kadang. Jadi kalau kata tiba-tiba sifat mazmumah apa, kita kata zalim, menghina rakan, salah lah. Sebab yang hanya ada dalam hadis yang dipotong hanyalah 5 perkara. Okey, termasuk dengan berjual beli atas jualan orang lain. Okey Ustaz, tidak nak mengajar balik ni nak pergi detail, nak terangkan apa semua tu, insya-Allah awak ingatlah. Cuma nak perangat persediaan untuk peperiksaan. So kadang-kadang dia ambil potongan yang kedua di sini. Jadi kalau awak hafal yang ni, tiba-tiba keluar potongan yang macam ni, fail lah. Akan awak tak boleh nak tulis hasad dengki dah dekat sifat mazmumah yang dilarang dalam hadis. Kena bawa la yazlimu, tidak zalim. Okey, tidak membiarkan sahabat kita, muslim kita dalam kehinaan, tidak menipunya, membohonginya dan juga tidak menghinanya. Tu barulah kena dengan kehendak soalan. Okey, seterusnya, nampak 2 sifat mazmumah, insya-Allah awak dapat jawab. Konsep persaudaraan dalam Islam berdasarkan ayat wa kunu ibadallahi ikhwana. Umat Islam adalah bersaudara tanpa mengira keturunan, bangsa, negara dan warna kulit. Okey, kita diikat dengan ikatan tauhid, ikatan la ilaha illallah. Siapa-siapa yang mengucap lafaz itu semua adalah saudara kita. Itu konsep persaudaraan dalam Islam. Seterusnya, 2 perbuatan negatif pun dah berjaya kita jawab. Itu semua yang kita senaraikan tadi. Jangan terbabas. Kalau 2 pengajaran hadis, kita hendaklah menjauhi sifat apa? Dengki, mendengki boleh, tipu menipu boleh. Tengok potongan hadis yang mana. Kalau potongan yang kedua, yang bawah tadi sikit, kita hendaklah menjauhkan diri daripada menzalimi orang lain. Kita tidak boleh menghina orang lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Okey, jadi kita tengok kesesuaian. Okey, ni penting juga ni, sebab Islam melarang. Ingat baik,
bila kita sebut sebab dilarang, jawapannya mesti ke arah yang negatif. Jangan pula tiba-tiba jawab supaya dapat menjaga hubungan silaturahim. Betul. Tapi salah dalam konteks peperiksaan. Tak kena dengan teknik menjawab. Jadi bila sebab Islam melarang umatnya melakukan perbuatan negatif, kita kena bawa jawapan dalam bentuk yang negatif juga. Kerana perbuatan tersebut akan menimbulkan pergaduhan, akan memutuskan silaturahim, akan menyebabkan ekonomi mundur, akan menyebabkan segala aktiviti masyarakat tidak berjalan lancar. Ingat baik, beza antara sebab dilarang dengan hikmah. Okey, seterusnya usaha yang boleh dilakukan oleh pelajar untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakan sebaya. Antaranya ialah mengucapkan salam apabila berjumpa. Okey, menganjurkan permainan di sekolah ataupun di kawasan perumahan. Okey, yang kita duk main petang-petang bola apa semua tu antara kaedah cara kita untuk mewujudkan perpaduan, mengeratkan persaudaraan, kemudian solat berjemaah, tolong menolong, okey, gotong royong, ziarah menziarahi boleh. Okey, seterusnya ialah dua akibat mengamalkan sifat berpaling muka, akibat mengamalkan bersikap zalim terhadap sesama rakan, memberi gelaran yang buruk. Semua tu akibat-akibat dia boleh pegang saja saji maru. Okey. Kemudian usaha membuat setia kawan tu seperti tadilah. Okey. Contoh perbuatan menghina dalam kalangan pelajar. Ni tak ada dalam buku. Secara detail apa semua ni pengalaman kita ni. Kan besar-besarkan sikit. Ni pengalaman kita, kadang-kadang kita panggil, kita bergelar kawan dengan panggilan yang tak disukai. Itu contoh dia. Okey, mengejek ke Aiban, panggil kawan bergelar sebab dia hitam, okey. Gelar panggil kawan semu. Tu semua termasuk dalam perkara larangan dalam hadis. Kata-kata kesat, kemudian mentertawakan rakan apabila dia tersilap melakukan sesuatu. Okey. Ni tengok sebab Islam melarang perbuatan menghina. Okey. Jadi asalkan melarang perbuatan negatif, timbulkan apa keburukannya. Okey, dalam bentuk yang negatif, mencetuskan pergaduhan macam tadilah. Okey. Menjatuhkan imej Islam. Kemudian dua contoh perbuatan menipu. Meniru dalam peperiksaan, ponteng sekolah, ponteng kelas. Okey, bagi alasan macam-macam. Okey, pada ibu. Okey, kemudian ponteng kegiatan kurikulum. Okey, berbohong apabila disoal oleh guru. Akibat perbuatan menipu, sekali lagi kita gunakan payung jawapan. Nampak? Kalau anak-anak betul-betul pegang payung jawapan, insya-Allah, okey, banyak dapat membantu kita menjawab. Okey, cara mengelakkan diri daripada sifat mazmumah ini, tak kiralah mana-mana daripada yang kita senaraikan, juga kita guna payung jawapan. Okey. Duk untuk diri. Okey, diri UIA. Okey, kalau untuk masyarakat, mengelakkan masyarakat terjerumus pada sifat mazmumah, makanlah. Okey, masyarakat, makanlah nasi, lauk, ayam. Okey, saya harap semua boleh ingatlah tu. Okey. Okey, seterusnya. Dah habis dah tu. Jadi itu saja. Okey, untuk hadis yang kata 4, dua hadis, dua-dua wajib masuk insya-Allah. Okey, jadi untuk siri yang pertama ni pegang betul-betul. Okey, tak faham ulang balik. Okey, boleh baca. Okey, jadi ustaz harap membantu. Kalau boleh faham betul-betul apa yang ustaz sebut ni pun, tak ulang banyak kali baca pun, insya-Allah awak dapat jawab dengan baik. Sekadar itu dulu. Jumpa dalam siri yang akan datang insya-Allah. Jadi mudah-mudahan semua kekal bertenaga. Okey. Esok akan periksa matematik bersama kan. Jadi terus jaga kesihatan, terus jaga SOP. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, kita diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. All the best, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.